Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat berada di dalam majlis ilmu. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk duduk dalam majlis ini. Ramai yang tak ada di dalam hati mereka untuk datang ke masjid untuk solat berjamaah, tapi kita dipilih oleh Allah untuk datang. Ramai juga yang datang tapi tidak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk duduk. Mereka balik. Kita bersyukur kepada Allah, kita terpilih untuk duduk dalam majlis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qala as-sahabah, "Ma riyadul jannah?" Qala halaqatul zikr. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah ke dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Lalu dijawab baginda, majlis atau halaqah zikir. Di antara halaqah zikir itu ialah kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala, di antara perkara yang kena ada dalam diri kita ialah rasa tamak kepada ibadah. Tamak ni antara sifat yang dikatakan sebagai mazmumah. Mazmumah makna sifat keji. Tapi Al-Quran menggunakan perkataan tamak ini kena pada tempatnya, dia jadi perkara yang terpuji. Di antara firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu azim. Mereka itu, yakni orang-orang yang beriman ini, yang takut akan Allah Ta'ala, yang sujud kepada Allah Ta'ala, mereka itu meringankan lambung tubuh mereka, badan mereka, dengan bangun pada waktu malam. Bangun dari pembaringan mereka, dari tidur mereka pada waktu malam. Dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan takut, khauf, takut, wa tama', dan tamak. Tamak maknanya berlumba-lumba mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharap pahala akhirat. Maka tamak ini yang kita katakan tamak yang mahmudah, tamak yang terpuji. Adapun tamak yang keji itu ialah tamak yang rakus terhadap duniawi. Rakus kepada akhirat disuruh oleh Allah Ta'ala. Adapun rakus kepada duniawi sehingga kita meninggalkan halal dan haram, tidak mempedulikan mana halal dan mana haram. Asal jadi harta, jadi duit, penuh ke nafsu kita sapu belaka.
Ini tamak yang keji. Adapun yang tamak, perkataan tamak yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ialah tamak dalam mencari akhirat. Ya, apa disebut oleh Allah Ta'ala? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, mereka sanggup tinggalkan tempat berbaringan, tempat tidur mereka kerana beribadah. Mereka sanggup tinggalkan kerja mereka sekejap, kesibukan mereka sekejap, hanya kerana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan mereka itu menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi kita kena beza di antara tamak dalam perkara duniawi dengan tamak dalam perkara ukhrawi. Tamak dalam perkara duniawi dia jadi mazmumah, keji. Tamak dalam perkara ukhrawi dia jadi mahmudah. Bila kita buat kerja untuk dapat akhirat, dunia dapat sekali. Tapi kalau kita buat kerja untuk dunia saja, akhirat tak dapat apa-apa. Itulah kerugian bagi orang yang hanya mencari duniawi, tidak mencari laba pada hari akhirat. Kata setengah ulama radhiyallahu anhum, bermula mengerjakan ibadah kerana dipasatkan hasil manfaat atau menolakkan mudarat di dalam akhirat, maka iaitu sah ibadahnya zahirnya dan batinnya. Maka iaitu martabat ahli fiqh, ahli fiqh radhiyallahu. Ada orang buat ibadah, dia ibadat dikasat dia nak hasil manfaat atau menolak mudarat. Ini orang yang dikata ahli fiqh, martabat ahli fiqh, kerana dia tahu kelebihan satu-satu ibadat dia buat. Dia tahu kelebihan, dia tamak nak dapat kelebihan. Kalau gitu ikhlas tak lagu tu? Jawabnya ikhlas. Kerana apa? Kerana dalam tiap-tiap ibadat yang Allah Ta'ala suruh ada dalamnya manfaat dan tak secara langsung menolak mudarat. Contoh orang tu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca gitu dengan nama Allah yang tidak ada mudarat, bersama dengan namanya akan sesuatu, tak ada mudarat. Bila sebut nama Allah, dia kita kata bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut saja nama Allah, maka tertolaklah mudarat. Datanglah manfaat. Apa dia manfaat? Selamat dalam kehidupan kita, selamat dalam perjalanan kita, selamat dalam pencarian kita, musafir kita, cari nafkah kita, barakah ada pada hari itu. Jadi terhasil dah manfaat, terhasil. Sah dak ibadat dia? Sah. Ikhlas dak nama dia? Ikhlas. Ya. Sebab apa? Dia cari akhirat. Dunia datang sekali. Orang cari akhirat, dunia datang sekali. Ni, jangan bimbang. Kita buat kerja akhirat, kita jangan bimbang. Kita hilang dunia. Contoh-contoh. Tuan-tuan ni peniaga pasar kari. Dia disebut pasar kari ni kat bawah. Bila nak datang masjid pula buat kuliah maghrib isyak. Cuba buat kuliah subuh. Kan? Bolehlah dia orang datang. Agak-agak datang. Tak datang juga nak buat persiapan, masak. Bila boleh bagi kuliah?
Kalau kuliah tu tempat dekat masjid, boleh tak? Kadang-kadang dengar dari tempat jual beli. Tapi kalau jauh, kadang-kadang sibuk jual beli pada waktu itu, tertinggal sembahyang maghrib, tertinggal sembahyang. Bukan saya kata orang buat jual pasal hari ni tak sembahyang, tapi nak ada iman yang kukuh benar, nak tinggal pelanggan, nak sembahyang, ya. Tapi orang yang ada iman kukuh, dia boleh tulis je situ, rehat sebentar, solat maghrib, dia boleh tulis gitu. Ada peniaga yang baik, yang kuat iman, dia tinggal sekejap, dia sembahyang, ada tempat sembahyang juga. Tapi yang tak kuat iman, masa itulah laba jualan, dapatlah dunia, untung dunia, tapi tak ada untung akhirat. Tapi orang yang ada pencaturan akhirat, dia meniaga. Boleh tak meniaga pasal maghrib ni? Boleh. Apa salahnya? Tapi masa masuk waktu maghrib, kalau dia bertiga pekerja, dia seorang tukang jaga, dua pergi sembahyang. Gitu. Ataupun hak jenis hebat lagi, dia tulis waktu solat, rehat sebentar, jual beli sebentar lagi. Tak? Dia tulis tak? Jadi orang ini orang yang nampak akhirat. Dia dalam dia berniaga, dia nampak akhirat. Begitu juga hari Jumaat. Hari Jumaat, ya, waktu nak pergi Jumaat itulah laku benar jualan. Orang tengah lapar tu, ya. Jadi fikir nak pergi Jumaat ke tak? Ada kadang-kadang dia buat gerai dia tu dekat dengan masjid. Dekat dah dengan masjid, dekat dengan pintu masjid. Tapi tak pergi juga ke masjid untuk waktu solat Jumaat. Apatah lagi waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Gitu. Sebab apa? Dia nampak dunia saja. Tuan-tuan, ya, kita sebab tu kita kena menuntut ilmu. Selalu dengar peringatan, dengar nasihat, supaya datang iman. Datang iman. Iman tu apa? Al-yaqin, percaya. Nak datang percaya ni kena ulang, sebut sentiasa, ulang sentiasa, sehingga kita datang yakin. Ya, datang yakin, datang percaya. Orang benda tipu pun kalau orang ulang-ulang orang percaya. Apatah lagi kalau benda benar, kita ulang. Kalau dah 200 kali dah kita dengar benda sama, takkan dah tak masuk dalam hati. Dah. Mari dalam hati. Benar sungguh yang disampaikan oleh orang. Kenapa? Banyak dah ingatan supaya kita buat benda yang elok ni, maka benda sama tu mari akhirnya kita yakin, kita percaya. Kita tahu. Dan kata Al-Khawas radhiyallahu anhu, Al-Khawas ni maknanya orang yang melakukan ibadat dengan martabat yang tertentu. Apa dia? Dikosakkan imtithal kerana Allah Ta'ala, kerana amrullah subhanahu wa ta'ala, dan kerana mahabbah dan ijlal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ada satu golongan lagi yang buat ibadah ni dia ada imtithal. Imtithal tu apa maksudnya? Imtithal mentaati. Sifat taat ada pada dia, tak kisah dia dapat untung atau mudarat, dia tak kisah. Dia buat ibadat bukan kerana nak mendapat manfaat atau menolak mudarat, tapi semata-mata al-imtithalu bi awamirillah, kerana itu perintah daripada Allah Ta'ala. Ini golongan al-khawas. Macam puasa itu khusus, golongan yang lebih khusus. Itu juga dalam amal ibadat. Orang beribadat dia buat kerana perintah daripada Allah Ta'ala. Dia tak tanya apa faedah kalau dia buat. Orang awam ni kalau buat sesuatu dia akan tanya faedah. Tak, kalau puasa apa faedah puasa? Kalau zakat apa kebaikan daripada zakat kalau dia buat? Dia nak tahu. Ada sebahagian orang yang buat ibadat
al-imtithalu bi awamirillah, dia buat kerana perintah daripada Allah. Wa mahabbah, wa mahabbatullah, kerana sayang akan Allah, cinta akan Allah. Dan ijlalullah, kerana membesarkan Allah Ta'ala. Ini adalah golongan yang dipanggil al-khawas. Moga-moga kita dah sampai ke tahap ni. Kita yang duduk dalam majlis ni bukan kerana malu kat orang nak balik, bukan kerana rasa tunggu maghrib isyak tak ada kerja lain, duduklah dengar. Bukan kerana ustaz ada ceramah tu, ustaz ni kena dengar, ustaz lain malam. Ada juga begitu. Tak? Ada ustaz ni kena buat apa berahi tu balik. Ada juga begitu. Tapi dia buat kenapa? Awamirillah. Awamirillah. Saya suka selalu, kadang-kadang saya pergi kat Bahau tu, saya pergi Masjid Rahmaniyah. Dia duduk ceramah dalam bahasa Tamil. Saya duduk, tak faham sepatah agak. Tapi bila dia baca ayat Quran tu, oh dia cerita bab ni. Dia cerita satu bab contoh. Bab ikhlas dalam beragama contoh. Dia pun baca firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dia baca tu, oh dia cerita bab ni. Padahal hal lain tu kita tak berhenti. Faham? Dapat juga satu mana faham. Padahal dia guna bahasa Tamil, tak terjemah pun. Begitu. Siapa pernah singgah Masjid Rahman ni? Kalau bulan Ramadan tu, setiap kali petang dia ada tazkirah, tapi dalam bahasa Tamil. Jadi tuan-tuan, walaupun kita tak faham atau ada bahasa lain sekalipun di luar negara, majlis majlis ilmu, ulama menyapa ceramah, ustaz duduk kuliah, sepatah haram kita tak faham. Kita duduk juga dapat pahala majlis ilmu, bukan duduk kerana faham, tapi duduk kerana perintah Allah. Macam Nabi kata tadi, bila melalu satu taman syurga, majlis ilmu, mu duduklah, tinggallah. Ni dia manfaat dia kat situ. Yang kedua, kerana kasih, rindu. Masjid ni duduk dalam hati. Tak kira lah ada ceramah ke tak ada ceramah, ada tak ada kuliah, tak ada kuliah. Waktu maghrib tak senang setengah, jalan congek-congek, jalan congek-congek, jalan kaki. Tu ada orang kaya basikal, ada orang mari motosikal, ada mari kereta. Mari ke masjid atas nama innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahawa orang yang mengimarahkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia beriman dengan ayat ni. Dia letak masjid dalam hati dia. Maka dia mari. Ada juga orang kata, saya masjid saya rindu sangat Ustaz, tapi dah umur 2 tahun saya tak mari. Tak mari masjid. Rindu tapi tak mari masjid. Sebab apa? Dia semayang jarak-jarak. Pergi semayang jarak, tak mari masjid. Ada juga pesen gitu. Faham tak? Dia tak kenal ke semayang jarak, dia semayang tak mari. Berjemaah tu tak mari. Rugi tak? Betul tak pegangan? Tak mari masjid kerana masjid semayang jarak 1 meter. Apa hukum semayang apa? Wajib ke sunat? Jawab dulu. Wajib ke sunat? Kalau senyap belakang ni tak tahu ke buat ni. Okey, semayang rapat ni wajib ke sunat? Dia sunat. Sunat dalam perkara sunat ab'ad ke sunat hayat. Hidup luar daripada semayang. Dia duduk pada syarat. Dia bukan duduk pada syarat. Dia bukan duduk pada rukun. Dia duduk pada sunat. Merapatkan saf. Walaupun kelebihan dia besar, merapatkan saf ni, tapi dalam situasi ada keadaan tertentu, uruf yang ada, kita taat pada pemerintah untuk jarak. Sedangkan taat pada pemerintah itu wajib. Meninggal yang sunat kepada yang wajib, mana nak utama? Wajib ke sunat? Wajib. Habis pemerintah larang tak kita datang masjid? Tak larang. Tapi kita ambil keputusan. Kerana kita rugi tak mari semayang tak rapat, kita pun
tak mari masjid. Rugi berapa puluh pahala. Okey, sembahyang berjamaah ini. Sembahyang berjamaah ini asal hukumnya fardu kifayah. Dan kampung kita ada tak solat fardu dah? Ada dah. Tinggal lagi sunat muakkadah. Kita datang ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada sembahyang sendirian atau sembahyang di rumah. Bahkan ada hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jiran dengan masjid, dia dengar azan, jiran dengan masjid, maknanya 40 buah rumah, kiri kanan depan belakang masjid, la salata liman jama'atalah, tidak ada kesempurnaan solat baginya. Dia tidak datang berjamaah, tak datang berjamaah tanpa uzur. Dia boleh sembahyang di rumah, sah tak sembahyang di rumah? Sah. Tapi seolah-olah tak ada kesempurnaan. Makkah tak penuh. Makkah tak penuh. Tapi orang mari sembahyang berjamaah, dia kata sembahyang jarak-jarak, Makkah tak penuh. Okey, sembahyang di rumah, Nabi kata la kamala, tak ada kesempurnaan. Mari sini ada kesempurnaan tak? Ada, tapi kurang. Boleh jadi Makkah kalau 100 kurang 99. Kalau kita tengok pada kuman, orang buat kuman 99.99999%. Tak dapatlah 100%, tapi kelebihan jemaah dapat tak? Dapat. Kesucian pakaian basuh dengan sabun yang 99.999% suci tak? Suci kan? Kurang satu. Satu kurang kat mana? Kurang daripada merapat ansar. Tapi dapat kesempurnaan tak? Dapat. Kau mana pun nak dapat? Mentaati pemerintah kerana wabak. Nak kehir ke mana kata sembahyang di rumah lebih afdal? Tak ada. Tahu kehir? Bahasa Terengganu ke kehir? Kehir dengan siapa? Nak cari elok, bawa dalil. Mari kau ni, mari kau ni. Nak rayak sembahyang di rumah afdal. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, solat di rumah itu lebih afdal. Dia siap pakaian suami, dia redha semari-mari, dia sembahyang seorang, dia dapat kelebihan. Sebab apa? Dia redha, dia sedia pakaian, dia pula galak suami di masjid, dia dapat pahala berjamaah. Entah tak? Teku tu dengan orang perempuan. Tok lelaki balik rumah pula ajar isteri, ajar anak-anak. Itu keberuntungan suami. Ni. Sebab apa kita buat itu? Mahabbatullah, kerana sayang, cinta kepada Allah. Mari. Rugi orang tak datang berjamaah. Kita di satu-satu kawasan masjid dibina dengan keluasan penduduk. Bahkan pengerusi sentiasa fikir macam mana nak luaskan masjid bila datang bulan Ramadan. Dan orang bersungguh macam mana tak boleh nak pergi sembahyang tarawih. Orang tak bersungguh macam mana nak pergi sembahyang fardu berjemaah. Sedangkan untuk solat fardu ni asalnya fardu kifayah. Bukan sunat saja, fardu kifayah. Macam menguruskan jenazah. Bila dah ada dah sekumpulan orang buat solat berjemaah, gugur kewajipan kepada yang lain. Yang lain tinggal lagi sunat muakkadah. Sunat muakkadah ni maknanya sunat yang sangat dituntut, hampir kepada wajib. Kalau tak ada uzur, pakat mari sembahyang solat di masjid. Subuh esok biar dia ramai daripada isyak. Walaupun kita rasa senang solat di rumah, kelebihan sembahyang
di masjid lebih aula dan lebih besar. Sebab apa kita datang? Bukan kerana tak sah sembahyang di rumah, kerana cinta. Wa qalbuhu, salah seorang yang akan dapat teduh di padang mahsyar. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid. Jadi rugi tak kalau kita datang lagi? Nak tanya rugi tak? Takut ada rasa rugi tu. Ya, saya duduk sejam dengan kuliah tak. Kalau bina tu dapat 100, 300, 400. Ni duduk congong dapat tu. Ada fikir gitu. Fikir dunia. Dia nampak dunia. Tapi kalau dia nampak akhirat, Allah ganti. Allah ganti. Kita wakaf waktu kita maghrib syak ni, mari ke masjid, kita tinggal kerja dunia, Allah ganti dengan lebih baik. Allah Ta'ala sebut dalam masalah solat Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya-Allah. Kalau faham ayat ni, walaupun terkhusus bagi sembahyang Jumaat, ayat Quran ini, ya, la bi khususis salat. Al-ibratu la bi khususis salat. Bukan atas sebab yang khusus saja, walakin bi'ulumil lafz. Tapi kita boleh ambil dengan lafaz yang umum. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dengar laungan azan Jumaat, Tuhan kata, dengar laungan azan Jumaat, dengar corong masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar, fas'au, maka ditakib, akibat daripada dengar itu, bersegeralah. Is'au, bersegeralah kamu ila zikrillah, pergi ke masjid. Bukan mana zikrillah kat situ, maknanya duduk congok situ, subhanallah, 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 tak pergi masjid dah. Hak nega terus nega, hak duk main terus main, hak duk lepak kedai kopi terus kedai kopi. Dengar Allah Akbar, Allah Akbar, kita pun Allah Akbar, Allah Akbar, tapi tak datang. Tapi maksud ni fas'au ila zikrillah, bergegas. Mana gegas datang, bukan kita tak duduk situ. Bergegas maknanya lari dari tempat tu pergi ke tempat yang dipanggil. Wazarul bai', kita tengok terlebih khusus tadi umum. Tapi wazarul bai', tinggalkanlah urusan jual beli. Tinggalkanlah urusan jual beli. Niaga saja tak, pergi makan pun sama. Ke tu jual, ke waktu kan jual tu beli juga. Waktu kan jual tu beli ke tak? Masa tidak beli, dia jual. Hak mana hal lagi urusan? Beli. Hak makan tu beli, bayar. Mana dua-dua kena tinggalkan. Hak wajib Jumaat. Siapa? Orang lelaki. Orang puang pun molek juga. Tutup kedai masa walaupun ia perempuan. Sebab dia menutup ruang daripada orang buat benda rugi pada masa solat Jumaat. Orang mari berjual dulu. Gitu. Salikum, yang demikian itu khairul lakum, terlebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu apa yang ada di sisi Allah. Allah nak bagi apa? Allah tak cakap dengan kita. Satu rahsia Allah. Siapa tinggalkan waktu prime time ni, waktu dipanggil oleh Allah Ta'ala, tinggal segala kesibukan duniawi untuk ukhrawi, Allah ganti dengan lebih baik. Ini janji Allah Ta'ala. Kita tahu Allah tu tak mungkin janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Fa idza qudiyatis salat, apabila selesai solat, fantashiru fil ardh, tak menjadi masalah lah. Harus kepada kamu nak duduk dalam masjid, duduklah.
Kalau nak pergi cari rezeki, pergi carilah. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari kurnia Allah yang banyak. Tak ada masalah. Nak kerja siapa pun apa pun. Dah selesai perintah Allah. La'allakum tuflihun. Tengok perkataan la'alla. Kalau siapa mengaji bahasa Arab, perkataan la'alla ini dengan mana yajuz ataupun harus, ya, boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. Tapi la'alla ini dengan makna seolah-olah Ta'ala kata confirm. Dan tadi kata tadi harus pergi kerja, harus tak pergi kerja, duduk dalam masjid lepas ni. Tapi dua-dua akan dapat pahala. Dua-dua akan dapat pahala. Dua-dua akan dapat bahagia. Sama ada mencari dunia atau mencari akhirat. Tapi akhirat dah selesai dah. Kamu akan dapat kejayaan. Kalau orang kata berapa persen nak jaya, orang kata lebih daripada 70% dalam hidup kita akan peroleh kejayaan. Ini nak berjaya, kita minta nak berjaya. Syarat Tuhan buat, kita tak pernah. Cuba kita buat hak Allah Ta'ala suka. Atas nama mahabbatullah, kita suka apa yang Allah suka. InsyaAllah tak ada susah dalam hidup kita, insyaAllah. Kalau Allah Ta'ala uji pun, Allah Ta'ala bantu kita untuk keluar daripada ujian. Allah uji, Allah bantu. Lepas tu kita selalu sebut Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai yang hidup, wahai yang berdiri dengan sendirinya, yang tak perlu pada bantuan yang lain. Birahmatika, dengan rahmat kau, astaghith, aku minta tolong ya Allah. Aghithni, tolonglah aku ya Allah. Dalam keadaan Allah uji, kita minta dengan Allah dengan sepenuh hati untuk Allah tolong kita. InsyaAllah Allah bantu. Sebab tu Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kalau kita faham ayat-ayat lagu ni, Allah tak ada bimbang dalam hidup kita. Kita nak tinggal sikit urusan duniawi ni, tekan takut rugi, tak ada masalah. Sebab apa? Hak megang rezeki itu siapa? Allah Ta'ala. Hak megang kita ni, hak jaga kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, buatlah ibadah kepada Allah sungguh-sungguh dalam keadaan tamak dan harap, kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah dunia datang kepada. Jangan bimbang. Kita tinggalkan sedikit, Allah ganti banyak. Cukup malam ni sikit situ dalam bahagian bab ikhlas.